Kita terlalu menjaga, menyayangi orang lain, memikirkan orang lain sehingga kita terlupa diri sendiri, dan ada kalanya kita ni tak ada orang nak jaga kita. Macam kita tak ada orang nak sayang kita. Kita pula yang macam terabai. Tapi mungkin adakah hakikatnya berbeza? Ataupun kita kena sayang diri kita sendiri dulu. Saya rasa kita kena sayang diri kita sendiri dulu. Sebab apa? Kalau kita jaga diri kita, kita sayang kita boleh jaga dan juga sayang dengan orang di sekeliling kita. You are responsible for your own happiness. Bak kata ada jumbling. Tadi, ya. Okey, baik. Dan kita bawakan 3 orang tetamu di studio yang saya kira tak asing lagi di studio wanita hari ini. Di sebelah kiri Fahrin adalah Fiza. Halo, sihat eh? Alhamdulillah sihat. Oh, nampak ini banyak kasih sayang. Sihat dan bahagia. Dan bersama kita rakan artis kita Ari Kelangit pada hari ini. Terima kasih. Sihat ya, Ari? Sehat, alhamdulillah. Dengan nama anaknya yang unik. Apa nama anaknya? Langit Al-Fatih. Langit Al-Fatih. Sama dengan nama band Kelangit. Dan di hujung sekali juga Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Sihat ya, Doktor? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Doktor mesti serius sangat ni. Macam mana, Doktor? Menyayangi diri sendiri? Sayang diri sendiri. Sayang diri sendiri. Dah ala-ala Doktor kata sayang diri sendiri. Kalau kita lihatlah, sebenarnya ini satu, bukanlah dilema, tapi memang benar-benar berlaku yang kadang-kadang secara individu pun kita sendiri tak perasan. Yang pentingnya sekarang ni, kenapa kita perlu menyayangi diri sendiri terlebih dahulu? Saya tambah terlebih dahulu. Okey, topik yang sangat menarik yang berlaku setiap hari dalam hidup kita. Sebab tu ada pepatah yang mengatakan apa, biarku menjadi lilin. Kan? Okay. Ada lagu lagi kan? Maknanya nak kena nyanyi ya? Kau jangan, Farin. Ramai orang tak boleh cari makan nanti. Okey, jadi bila kita kata sayang diri sendiri ni, sebab apabila kita nak melakukan sesuatu untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk ibu bapa, untuk masyarakat, kita perlu, pertamanya sekali, kita perlu sihat. Kita perlu kuat, kita perlu ada tenaga, kita perlu ada duit, kan? Kita perlu ada pengetahuan, ilmu. Jadi sayang diri sendiri ini maknanya dalam kita mengambil berat orang lain, melakukan pengorbanan untuk orang lain, dalam masa yang sama jangan lupa untuk jaga diri sendiri. Kan, sebab kalau kita lupa, katakan terlalu berkorban untuk orang lain hingga lupa diri sendiri, bimbang nanti yang kepatut kita boleh berkorban untuk satu tempoh yang lama, akhirnya kita pun jatuh sakit. Begitu juga dalam hidup berumah tangga, dalam percintaan, ya. Dalam kita sayang orang lain, kita sayang pasangan kita, dalam masa yang sama kita kena sayang diri kita sendiri. Kadang-kadang kerana tak sayang diri sendiri, itulah ramai dalam keluarga ni, ada keluarga yang akhirnya makan hati, kemudian menjadi mangsa kepada penderaan dan sebagainya. Terus bertahan kerana sayang anak-anak, kerana sayang keluarga, institusi keluarga yang dibina, dan akhirnya diri sendiri merana. Jadi oleh sebab itu, sayang diri sendiri bukan bermakna kita tak nak sayang orang lain, tetapi kita nak buat yang terbaik kepada orang lain. Jadi kita kena tengok dalam diri kita dulu, dalam diri kita sendiri dulu. Faham. Dan saya kira sayang diri sendiri ini juga bukan semata-mata perlukan duit untuk bahagiakan diri, untuk beli barang. Sebagai perempuan lah kan, mungkin saya diri sendiri perlukan me time dan sebagainya, perlu beli barang, perlu tengok wayang, perlu bersembang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Macam Fiza sendiri sebagai seorang ibu, perempuan, dia tanya perempuan, perempuan lawannya perempuan. Macam Fiza sendiri, apa agaknya perbuatan yang Fiza lakukan untuk zahirkan rasa sayang kepada diri sendiri? Okey, macam saya sering kali dengar words sayang diri sendiri dulu. Orang kata macam kita selfish ataupun kita panggil sebagai pentingkan diri sendiri. Tidak. Sebab kata Dr. Tengku tadi, kalau kita tak boleh nak sayang diri kita terlebih dahulu, macam mana kita nak bertanggungjawab untuk kita sayang orang lain? Betul. Nanti bila awak marah dengan diri awak sendiri, nanti of course anak-anak dan juga suami pun akan marah juga. Awak takkan mungkin boleh bertahan kalau awak tak sayang diri awak dulu, kalau awak tak happy. Dan macam saya sendiri, jangan fikir macam me time ataupun sayang diri sendiri, nak kena pergi shopping barang berjenama, nak kena pergi buat rambut, nak pergi buat kuku. Tak. Kadang-kadang kita tidur, betul, pun kita rasa itu adalah me time kita. Kadang-kadang bila suami memberikan kita masa untuk kita mandi dalam bilik air lama pun, itu adalah me time kita sendiri. Dan kadang-kadang macam kita beribadah sekalipun, baca Al-Quran, itu juga adalah di antara sayangi diri kita sendiri. Me time kita juga. Me time ni bagi saya maksudnya adalah cara macam mana untuk anda berseorangan. Maknanya untuk you berangan-angan, untuk you macam fikir apa lagi plan ataupun strategi untuk bahagiakan ibu bapa dan juga suami. Itu adalah definisi saya bagi sayangi diri sendiri. Macam saya dapat tidur, alhamdulillah. Itu me time saya. Kalau saya dapat pegang tangan dengan suami saya, kalau pergi jalan-jalan pun saya dah rasa macam saya adalah wanita yang terbahagia. Walaupun banyak kali bergaduh dan sebagainya kan. Itu belakang tepi. Tapi yang pentingnya sayangi diri sendiri ni
apa-apa pun boleh jadi asalkan anda mampu tersenyum setiap hari. Maksudnya salah satu cara kita menenangkan diri kita sendiri. Betul, kita lah. reset Maksudnya kita balik. fikir diri kita sendiri ni. Sebab tu itu suami dia ada mesej saya, dia kata mandi lama sangat ni. Tidur pun lama sangat. Tak, itu cerita betul. Okey, baik Ari. Okey. Kita jadi orang lelaki doktor lelaki ni fitrahnya memang kita yang provider, kita giver, kita pemberi, dan kemudian kita sentiasa ada orang kata expectation, jangkaan untuk kita sentiasa memberi, melindungi. Kadang-kadang itu ada satu seolah macam tekanan juga kepada kita. Dan ada kalanya juga kita terlupa bahawa diri kita juga perlu disayangi. Jadi bagaimana sebenarnya seorang lelaki membahagikan ataupun menyayangi diri sendiri sebenarnya, selain daripada kita memang sebenarnya beri pada orang lain. Sama juga pasal kiri kanan saya ni dua-dua dah hebat. Kan, apa yang saya nak cakap sebenarnya diorang dah cakap dah. Saya sampai tak keluar apa benda saya nak cakap. Kalau gitu nyanyi je dah dia. Cara macam saya sendirilah. Bersendirian dalam macam ni, bersendirian kadang bawa kereta, dengar lagu, itu ialah cara dia. Untuk sayang diri sendiri tapi jaga kesihatan. Sebab bila kita jaga kesihatan, banyak macam kita, macam saya ada wife, ada anak kan. Bila kesihatan tu terjejas, macam mana kita nak bagikan diorang, kita nak berkhidmat untuk diorang. Betul. Tapi kalau saya ubah sikit soalan saya di mana kalau kita lihat kadang-kadang bila orang kata bila kita me time sangat, kita sibuk dengan diri kita, orang kata kita pentingkan diri sendiri, dan sampai ada masa pula orang rasa tidak disayangi pula. Jadi macam mana kita nak bagikan tu, nak taklah nampak sangat yang kita ni sebenarnya sibuk. Kena curi-curi lah. Kena curi-curi, jangan bagi tahu. Curi-curi masa. Jangan bagi tahu, dia bagi tahu ni. Sebab tu time kita kena tahu kat mana yang untuk, sebab kita kena jaga hati kan. Benda ni kita kena jaga banyak hati. Betul. Nak jaga hati kita juga. Time kita drive, time kita tengah time ada masa terluang mana yang kita rasa kita boleh curi, time tu. Yalah. Orang macam kita ni mesti ada masa kita yang bersendiri sekurang-kurangnya, dan itulah kita kena pandai-pandai untuk mungkin pujuk hati, bercakap dengan diri sendiri. Rawat diri sendiri. Tapi sebenarnya kan saya sebenarnya risau tau sebab ini adalah orang yang memang dekat dalam industri memang ada masa sendiri. Tapi macam mana contoh suri rumah tangga ataupun mereka yang bekerja sebagai kontraktor ataupun orang-orang lain yang tak pernah faham pun berkenaan dengan definisi me time tu, kadang-kadang saya takut diorang sendiri sebenarnya terseksa tapi dia tak pandai nak bagi tahu orang. Lah, kan? Betul. Dan bercakap mengenai suri rumah tangga ini juga, saya kira mereka ni 24 jam dengan anak, dengan kerana anak, nak mandi, nak pergi tandas, nak tidur, nak nap dan sebagainya, semua anak kat tepi. Ini kisah benar. Mereka ni sibuk dengan anak, sedangkan suami memang mereka mencari nafkah, perlu keluar dan sebagainya, tapi mereka ini bagaikan stuck untuk suri rumah 24 jam ini. Apa agaknya yang boleh mereka lakukan untuk bahagiakan diri mereka sendiri? Curi sedikit masa yang tak berapa nak ada tu. Okey, saya tambah sikit situasi supaya kita boleh ni. Yang jaga orang sakit. Betul. Dan sebagainya. Okey. Pertamanya sekali, kita kena faham bahawa bagaimana kita menterjemahkan sesuatu tindakan kita. Okey, kita sentiasa boleh melihat sesuatu perkara itu daripada dua sudut pandang. Kita nak ambil daripada yang negatif boleh, kita nak ambil daripada yang positif juga boleh. Cara kita memandang. Jadi contoh, seorang suri rumah, kalau dia lihat bahawa dia sibuk bangun pagi, kemudian nak kena uruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, nak basuh baju, lipat baju, kemas rumah, balik nak kena masak lagi, banyak. Kan? Kalau dia lihat itu sebagai satu beban, maka ia akan bertambah lagi kesakitan yang akan dialami, kepedihan tu jadi lagi berat, lagi susah nak buat sebab dia rasa itu sebagai satu beban. Tetapi kalau dia lihat itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, maknanya dia seronok, seronok tengok anak-anak membesar depan dia, dia seronok maknanya dia masih, kalau dia terpaksa uruskan rumah tangga, bermakna aku masih ada lagi sebuah keluarga yang bahagia. Kan? Bayangkan kalau dah tak perlu ada rumah tangga, maknanya tak ada pasangan, tak ada anak-anak. Jadi kita kena lihat daripada sudut pandang yang boleh membahagiakan kita. Sebab bila kita melihat itu sebagai satu perkara yang membahagiakan, maka kita seronok. Buat itu satu keseronokan. Menggembirakan orang itu satu keseronokan. Jaga orang sakit itu satu keseronokan. Cuma kita kena faham bahawa badan kita ini ada hadnya.
Okey, kita punya penat, sampai waktu kita akan penat, sampai satu waktu kita akan rasa bosan, sampai satu waktu kita akan rasa macam tak ada orang sayang. Jadi perasaan itu akan wujud. Jadi menyedari akan perasaan itulah perlu kita ambil masa untuk berehat ataupun ada masa yang kata me time. Jadi kita kena ambil masa, bukanlah nak me time tu tiap-tiap hari nak kena me time. Betul. Bukan. Kan Itu ambil kesempatan. Itu Fiza sangat. tiap-tiap hari nak tidur lama misalnya. Misalnya. Contoh. Jadi kita tahu signal tubuh kita, pemikiran kita, dia dah bagi signal bahawa kita perlu sayang diri kita. Masa itulah kita ambil peluang untuk me time ke, untuk sayang diri, untuk keluar bercuti, untuk berehat dan sebagainya. Dan saya kira salah satu lagi mungkin boleh tambah ialah orang sekeliling juga, support system di sekeliling juga harus memahami peranan orang seperti ini. Okey, betul, setuju sangat tu. Baik, itu pandangan perkongsian. Okey sikitlah, nampak macam gelabah situ kan. Okey, baik, ini perkongsian daripada rakan-rakan kita di studio. Kita nak kongsikan juga pendapat kata-kata rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Amin Nuruddin. Katanya tak salah kita cuba bahagikan orang lain, tetapi biarlah kena pada cara dan keadaannya, terutamanya bahagikan keluarga. Tapi kalau pada saya, untuk bahagikan diri sendiri, saya akan beli barang idaman saya dan makan makanan kegemaran saya ikut kemampuan, dan pada saya ia tidaklah mendatangkan masalah pada orang lain. Janji kita happy seadanya. Okey, saya nak tambah sikit. Puan Halijah ni, Puan Halijah ni setia dengan kita ni. Assalamualaikum pengacara kesayangan WCTV3. Waalaikumsalam. Saya sayang saya. Semestinya sayang diri agar mendapat keredaan dan kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Macam mana yang doktor katakan tadi, sayang diri, jaga diri agar jadi terbaik untuk semua orang. Tapi itu adalah orang yang kena ada strong mindset lah sebenarnya. Betul. Dia sentiasa memujuk hatinya sendiri, sama juga situasinya. Okey, tapi kan ini ada satu lagi situasi yang menarik, di mana bila kita menyayangi orang, bila kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang kita juga mengharap kita disayangi semula. Balasan. Kita dijaga. Sebenarnya nak kata balasan macam kita tak ikhlas, tapi itu adalah fitrah manusia. Baik dari segi percintaan ke apa kan. Kadang-kadang ada kalanya bila benda tu tak terbalas, benda tu tidak dibalas, kita rasa kita dibuli, kita rasa kita dipergunakan. Macam mana tu Fiza? Okey, sedia maklumlah macam wanita kalau dicintai, contohlah kita rasa dicintai, lelaki pun sebenarnya nak rasa dicintai, nak disayangi. Betul. Di antara kawan-kawan pula, contohnya kalau macam orang wish kita birthday, kita pun mesti expect yang macam okey, masa hari jadi nanti pun kita kena wish dia birthday. Faham tak? Mesti ada simbiosis dia. Maknanya what you give, you get back. So kalau macam contoh daripada segi anak-anak juga, kalau macam kita tengok anak-anak kita bagus dekat dalam dia punya pembelajaran, kita sebagai mak pun kita nak hidangkan makanan yang terbaik. Jadi macam saya sendiri, saya sentiasa berfikir tak apa, kita kena ikhlas. Walau macam mana daripada sudut hati tu, kita rasa macam alah kan bagus kalau ada orang boleh buat macam apa yang kita buat ni kan. Walaupun dekat dalam hati tu. Dia meluahkan perasaan sekarang. Tapi kita memang still kena juga cari macam mana longkang jalan macam mana sekalipun untuk sentiasa positif. Sebab bila you tak reverse psychology you balik, you akan rasa macam hampa. You akan rasa macam aku korban ni sia-sia ke? Aku cinta kau seorang ke? Bila kau nak cinta aku balik ni? Takkanlah aku je nak memberi, bila aku nak menerima. Sentiasa akan ada fikiran macam tu. Tapi by hook or by crook, sentiasa kena cari jalan untuk berfikir bahawa aku buat lillahi ta'ala, aku buat kerana ikhlas, dan aku buat sebab aku tahu kalau saya buat baik, insya-Allah orang pasti akan buat baik dengan kita. Mungkin saya buat baik dengan Farin, Farin tak buat baik dengan saya, tapi mungkin Syirah akan baik dengan saya. Tapi itu contoh je kan? Itu contoh. Baik, saya kira untuk kita dapatkan aura positif, untuk kekal positif ini juga adalah penting untuk kita tidak membandingkan diri kita dan juga untuk kita membandingkan orang lain. Mungkin kita kena hargai diri kita sendiri, dan sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan jadi sedikit down dan sebagainya. Ari sendiri, macam mana Ari melihat kita tak sepatutnya membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, untuk kita lebih hargai diri kita, apa yang kita ada. Dan juga kalau kita nak tengok sebenarnya macam tadi kita mengharapkan balasan. Kalau macam dalam hubungan rumah tangga sendiri, dalam menghargai sendiri kan, macam mana agaknya kita nak faham bahasa pasangan tu. Dia sebenarnya sayang aku ni. Dia sebenarnya sedang membalas cinta aku ni, walaupun kadang-kadang tak cakap pun. Macam ni kita nak cari tu. Dia memang dia akan datang, benda tu akan datang sendiri. Macam saya sendiri pun, benda tu kita tahu masa bila dia mengajuk, masa bila dia nak sayang lebih, masa bila dia nak perhatian, kita dah dapat. Tapi sebenarnya kebanyakannya
kita kena pandai-pandai sendirilah. Kena pandai-pandai cari sendiri. Sebab dia takkan bagi tahu. Okey. Okey, baik. Saya nak cakap tak boleh tepat. Kita sampai tu. Baik, doktor. Sampai. Okey, baik doktor. Okey, kita faham apa yang Ari cakap. Okey, Farin. tak payah, saya tak puas hati. Selalu kalau isi sayang selalu dia buat apa? Isteri saya? Macam-macam dia buat. Antaranya? Masak lah. Masak. Apa makanan kegemaran yang isteri selalu masak? Pernah tak awak me time ni drive sorang-sorang atau awak tak balik dia dah masak dah? Dia perasaan itu panggil apa? Hati ke hati. Chemistry. Borak hati ke hati. Saya dengan wife saya banyak borak hati ke hati. Tak perlu bercakap banyak pun. Ini power. Ini low maintenance nak jaga. Tak apa, Syira. Kita nak tanya pada Dr. Syed. Okey. Doktor, bila kita tadi tentang jaga orang, tentang burn out, even dalam percintaan, perhubungan, di manakah batas kita? Di manakah kita perlu orang kata berhenti dan tarik diri? Letak full stop, is it? Letak full stop, lari terus ataupun bila tak patut kita balik ke? Bagaimana? Dia benda ni subjektif tau. Dia nak letak kata full stop bergantung kepada pertamanya sekali berapa kuat kita. Ketahanan diri seseorang tak sama. Tak sama. Dan macam tadi, apabila Fiza kata, kita buat kena ikhlas, lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tu tinggi, apa pun tak apa, dia redah aja. Sebab dia percaya di penghujungnya ada kebaikan yang Allah sediakan untuk dia. Maka, dia nak kata full stop ni, yang boleh saya berikan sebagai satu panduan lah, selagi ia tidak memudaratkan diri. Contoh misalnya, selagi kita tak jatuh sakit, kan, kalau kita jatuh sakit kita dah tak boleh nak paksa diri, selagi kita nak membantu orang lain, selagi kita tak jatuh bankrupt pokai, kan, kalau kita duk bantu orang sampai kita pun menanggung hutang keliling pinggang pun susah juga. Maknanya kita tahu di mana kita nak berhenti itu selagi apa yang kita lakukan tidak memudaratkan kita, tidak memudaratkan orang-orang yang kita sayang sekeliling kita. Jadi kita bolehlah nak berkorban ke, nak memberi ke, nak apa ke, tak jadi masalah. Tapi kalau benda itu memudarat, terutama kadang-kadang kalau memudarat kita sahaja tak apa. Tetapi bagaimana kalau dia memudaratkan orang sekeliling kita, memudaratkan kaum keluarga kita, kita mungkin ada kekuatan, ketahanan untuk bertahan. Tapi belum tentu pasangan kita, belum tentu anak-anak kita. Jadi oleh sebab itulah kita kena tahu selagi dia tidak membawa mudarat itu, okey, teruskan. Dan selagi kita rasa bahagia. Sebab apa, kadang-kadang kita buat sesuatu, kan, orang nampak kita banyak berkorban tapi kita tidak pernah merasa bahagia. Jadi sukar juga, kan, orang nampak ya Allah dia ni banyak berkorban tapi hati kita sendiri terluka. Jadi oleh sebab itu kita kena buat sesuatu itu selagi yang membahagiakan kita, teruskan sahaja. Sebab itu kita lihat ada di antara pasangan yang sampai kepada tahap bertahan. Kalau kita fikir, ya Allah, kalau aku di tempat dia, aku dah lama minta cerai, contoh misalnya, kan. Berlaku macam tu, kan. Tetapi kenapa dia tidak minta cerai? Sebab ada sesuatu, dia ada kekuatan dan dia juga ada sesuatu yang difikirkan. Kadang-kadang fikirkan masa depan anak-anak dia, dia dah tak boleh nak tahan. Tapi kalau anak-anak dia macam mana? Jadi oleh sebab itu, banyak perkara itu saya kata full stop sangat subjektif. Sebab tu yang paling penting, kadang-kadang kita kena malam-malam bangun, kita buat istighfar, solat sunat taubat, tahajud, dan kita buatlah solat sunat istikharah. Apakah yang terbaik untuk hidup kita dalam memilih sesuatu itu tadi. Kadang-kadang bila timbul keadaan seperti itu, hanya Tuhan je tahu apa ada dalam kita nak cerita pun kadang orang pun takkan faham. Betul, saya setuju dengan apa yang doktor katakan tadi. Memang situasi sebenar yang berlaku, kita bertahan disebabkan sesuatu situasi. Tapi perlu ke kita ni, Fiza, tunggu sehingga kita ni dah jatuh sakit, kita ni dah, kata orang dah penat, dah burn out, barulah kita teringat nak sayangkan diri sendiri. Kerana itu pengalaman. Cerita pengalaman sendiri. Selit sikit. Seperti yang macam Dr. Tengku cakap, selagi tak memudaratkan diri sendiri, kita sendiri sebagai ibu, wanita ataupun manusia sendiri tahu bila masa patut untuk you relax. Sebab kadang-kadang bila you dah terlalu penat bekerja, you tahu bila you haus, you tahu bila you lapar. Sama juga kalau you penat. Masa tu pun you tak payah tunggu you sakit. You kadang-kadang macam you rasa bila you stres, bila you rasa you marah semua orang, bila you rasa macam you tak nak berkawan dengan semua orang, you rasa macam tak nak tengok dekat dalam social media, ataupun you rasa macam you merajuk dengan diri sendiri, itu pun sebenarnya adalah di antara signs ataupun tanda-tanda bahawa anda perlu sayang diri anda. Maknanya you sendiri kena realise bahawa
sign tu dah keluar. Macam traffic light. Okey, dah kuning dah. Dah kuning dah. Maknanya masa untuk kita berhenti. Jangan terus pecut je. So you sendiri kena realise bila masa yang you kena letak koma ataupun you letak full stop. Dan kalau macam saya sendiri, takkanlah saya sampai nak kena tunggu sampai saya dah bedridden. Barulah suami saya nak tahu, oh Allah, you banyak kerja rupanya. Barulah sedar. Tak. Kena sentiasa berkomunikasi dengan pasangan. Kena sentiasa bercakap dengan kawan-kawan, kenapa saya tak boleh selalu keluar dengan awak-awak. Maknanya saya tak boleh nak pergi karaoke ke ataupun macam kita pergi jalan-jalan pledate. Tak. Sebab saya ada komitmen saya sendiri. Saya perlu pentingkan keluarga saya terlebih dahulu. Tapi bila saya rasa macam saya perlu me time, saya akan cuba curi juga masa untuk saya keluar me time. Jangan sampai tunggu jatuh sakit sebab nanti bila kita dah jatuh sakit, anak-anak ni nanti yang akan sedih. Suami juga yang akan sedih dan dia sendiri akan salahkan diri sendiri. Sebab seolah-olah macam dia sakit, saya sakit, dia sebabkan tak membantu. Okey, baik. Bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, me time tu penting. Perlu. Saya nak tanya Ari. Ari, come on Ari. You can do it, Ari. Ari sendiri, macam mana Ari sayangkan diri sendiri? Mungkin pergi beli barang-barang yang Ari minat. Mungkin jam ke, jaket ke, pergi buat rambut ke. Ari sayangkan diri sendiri macam mana? How do you reward yourself lah? Yes, self-reward itu. makan. Saya suka cek-cek kedai-kedai makan, tempat makan macam tu je. Okey, selalu bila dah macam tu, adakah berkongsi bersama pasangan ataupun macam ada orang sebenarnya pujuk artis ni dia bawa juga pasangan ni walaupun macam buat hal masing-masing. Tapi macam Aris ni macam mana? Sama juga macam tu, kadang saya bawa dia, kalau kadang saya macam tadi saya curi juga. Tempat saya curi juga. Curi makan seorang-seorang. Curi makan seorang-seorang. Ini bagus. Bagi kepada isteri Ari, tolong pastikan dia ni tak banyak mencuri ya. Tapi tak apa, kalau untuk kebaikan itu tidak apa. Okey, baik. Doktor, untuk sedikit sebanyak berbaki seminit dua ni, kalau boleh sedikit rumusan ringkas untuk topik kita hari ini. Kita lihat bahawa setiap manusia itu dicipta berbeza. Yeah. Kalau kita lihat ada orang yang hilang keupayaan diri, yang tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak cukup sifat anggota. Tapi kalau begitu sekalipun, mereka tetap kena sayang diri sendiri. Jadi sayang diri sendiri ini maknanya kita kenal pasti dalam diri kita apa kekuatan kita, ya, apa kelebihan kita yang boleh bakat kita yang boleh kita asah dan kemudian kita kedepankan untuk menjadi manfaat pada orang lain dan juga memuaskan hati kita. Jadi semua orang boleh sayang diri sendiri, antaranya ialah jaga kesihatan. Ya, jaga kesihatan. Jaga otak kita ni jangan selalu ada perkara-perkara negatif, toksik semua masuk. Kan? Jaga circle kita, di mana kita berada, dengan siapa kita bergaul. Supaya kita nak sayang diri kita, kita kena jaga circle kita. Ya. Kita nak sayang diri kita, kita bergaul dengan kumpulan yang asyik popek mengata kita. Itu pun payah juga. Ya. Dan yang paling penting, saya sayang diri sendiri, sentiasa cari ilmu, asas bakat, asas skill, dan insya-Allah kita boleh berjaya dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita pun punya nilai kita sendiri, harga diri dan maruah kita sendiri. Kan, okey. Fiza, pesanan Air. Kalau katalah ada mereka di luar sana dah nampak tadi red flag, dah nampak tanda-tanda, apa pesanan untuk mereka? Saya pasti ramai sebenarnya wanita ataupun manusia. Saya mengambil contohlah termasuk lelaki termasuk lelaki. Okay. Macam ibu saya sendirilah sentiasa berkorban untuk ayah saya. Wah, dia bukan mengadu pasal ayah ke apa tau. Tapi saya dapat tahu bahawa dia bergantung kepada tahap kesabaran masing-masing. Jadi saya sarankan kepada sesiapa sahaja yang mungkin anda merasakan bahawa anda dah berkorban wang ringgit, dah berkorban masa, dah berkorban tenaga, kena sentiasa tegas dengan diri sendiri bahawa anda masih lagi perlu berehat. Berehat bukannya maksud ambil masa jangka masa berbulan-bulan, bertahun-tahun apa semua, tapi ambillah curi-curi masa. Macam Ari kata tadi, apa sahaja yang mampu untuk menggembirakan anda. Mungkin anda berkebun, anda dah happy. Mungkin anda dapat pegang tudung yang anda suka, tengok dekat dalam social media pun dah boleh buatkan anda gembira. Kalau mungkin basuh dekat dalam shopping mall pun, anda dah ambil bau air conditioner tu pun anda rasa macam happy, silakan. Nampak buat apa betul sahaja. dia suka shopping ni. Bukan, sebab preference orang lain-lain. So saya ambil take here and there. Contoh sekali. Yang penting apa-apa pun, mamis ataupun lelaki daddies, pergi main bola sepak, nak pergi lepak dengan kawan pergi, nak pergi minum teh ke apa semua silakan, main badminton apa semua silakan. Yang penting ambil sedikit masa untuk diri anda. Dan ada juga orang yang sebenarnya gembira dengan menggembirakan orang lain. Baik.